Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, untuk kali ni kita akan masuk chapter 4, which is chapter 4 ni dia related antara work, energy and power. So, mula-mula kita akan tengok dulu work, lepas tu kita akan tengok energy. So, dalam energy ni kita akan ada 3 type of energy. Yang pertama kita akan ada kinetic energy. Kinetic energy, kenapa dia kecil sangat ni? Alright. Yang kedua, awak akan ada potential energy. So, potential energy ni pula terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah gravitational potential energy dan yang kedua adalah elastic potential energy. Kemudian, awak akan tengok related between 4.1 dengan 4.2 ni, work energy theorem. Dan kita akan ada conservation of mechanical energy. So, 2 benda ni dia berkait rapat. Dan seterusnya kita akan ada power. So now kita tengok dulu apa itu works. Okay. When a force is applied on an object, objek tersebut akan ada change in velocity dan juga change in displacement. So let's say you have this box. You have this box and you push it by a force. Okay, this is you lah. Awak tolak dia. Sengit pula kepala dia. So awak tolak dia dengan satu force. So what happen here, your box akan move forward. Right? Your box will move forward somewhere here. Okay, somewhere here. So waktu awak tolak force ni, contoh objek awak ni dalam keadaan rehat. So bila awak tolak dia, dia akan ada velocity. Sama ada, mestilah velocity dia akan increase kan sebab start from 0 and ada velocity final dia lah. So, velocity final dia akan ada perubahan velocity di sini. Bila ada perubahan velocity, akan ada perubahan displacement. So, kat sini kita panggil dia sebagai displacement. Right. Work is said to be done by the object, by the force on the object. Bermaksud kat sini, kalau awak tengok Ali dekat sini, contoh Ali lah, nama dia Ali. So, kita katakan work done by Ali. Contoh ni Ali kan. Work done by Ali ataupun by the force. Force tu Ali lah. Ali yang applykan force. So, kita katakan work done by force. Alright. Dan kalau kita dekat berada di bahagian kotak ni, kita katakan dia work done on the box. Okay. Kita kata gini. Work done on the box. Ataupun objek lah. Kalau saya sebut box ke, saya sebut objek ke, adalah benda yang sama. Kita katakan kerja dilakukan oleh Ali. Kerja dilakukan oleh Ali. Kerja dilakukan oleh force tersebut. Dan kerja itu dilakukan ke atas ataupun pada objek tersebut. Okay, bila digabungkan, dia akan jadi macam ni. Works is said to be done by the force on the object. So, that is apa yang diperkatakan dengan ayat ni lah. Right? Seterusnya dia kata works is the quantity that related the force and the object, force on the object and the displacement of the object. So kat sini kita akan relate F dengan displacement. So your displacement boleh jadi delta X, boleh jadi delta Y, boleh jadi delta R ataupun apa-apa simbol yang melambangkan displacement, boleh juga jadi delta H. Right? Consider a force that cause displacement delta X in the same direction. Okay, kat sini, kita tengok kat sini. Gambar rajah dah ada kat bawah ni. Ni gambar rajah ni. Saya lukis yang baru untuk explain this one. You have something like this. Okay. This is your box. Right, this is your box. Lepas tu, awak ada force. Force dekat box ni. Something like this. Your box is something like this. This is your box pula, your force. Dan dia ada theta lah kat sini. So, theta. Right? Okay. Dan dia bagi tahu kat sini, works is defined as dot product of F and displacement delta X. So, if you can see here, your W is equal to F ni vektor, dia dot product dengan delta X. X ni pun adalah vektor. So, bila dia ada dot product, yang ni saya tak sempat nak ajar. Jadi, awak kena, kat sinilah saya tunjuk.
So, bila dia dot product, vector dot product dengan vector, awak akan dapat scalar. That's why your works now is scalar quantity. Okay. Works tak ada direction. Right. So, kita akan ambil, bila kita ada dot product ni, kita akan ambil works bersamaan dengan, dia ada dua. Sama ada kita ambil F, kita darab dengan delta X in the direction of F. Nanti kita tengok satu-satu lah. Direction of F. Ataupun dia akan jadi F in the direction of delta X. Kita darabkan dia dengan delta X. Right? So, this is dia punya equation. So, by short, dia dapat Fx, F cos theta. Fx ni tak adalah. Fx ni, kat sini Fx yang dia maksudkan adalah F in... bukan ni. Sepatutnya tak ada Fx ni. Tak boleh. Tak ada X. F cos theta saja. So, dia akan jadi macam ni. Okay. W is equal to F darab delta X yang parallel dengan F ataupun F yang parallel dengan delta X. Okay, kita tengok what this mean. Alright, so you have this force and this box move forward. Move forward, contoh dia sampai kat sini. So, delta X dia, kalau awak tengok kat sini, dia punya delta X adalah ke kanan. This is dia punya delta X. Right. So, your force ni boleh dibahagikan kepada dua. Awak tahu kan, dia boleh dipecahkan kepada X component dan juga Y component. So, you will have Fx here. Then, you will have Fy. Fy here. This is Fx dan dia juga Fy ni Fy. So, this one Fx, this one Fy. Definition of works. Okay, definition of works, awak kena ambil F yang in parallel with delta X. So, F yang parallel dengan delta X, this one. This is F yang parallel dengan delta X. So, awak punya works akan jadi Fx darab dengan delta X. So, this one, dia depend on arah displacement. Okay. Kalau arah displacement kepada Y, awak pun kena relate dengan Y lah. Nanti kita akan tengok, that's one. Right, this one, kalau awak tengok Fx, theta dia bertangkup dengan paksi dengan horizontal. So, Fx awak akan jadi cos. Awak akan dapat F cos theta darab dengan delta X. So, this one, awak akan dapat awak punya works as F delta X. Kalau kita susun balik lah, Fx cos theta. So, after this, bila saya guna X sahaja, itu bermaksud awak punya delta X lah. Sama, dia benda yang sama So, after this, saya akan guna X sahaja. What happen here, if awak naik tangga. Awak naik tangga. Ni kita katakan F ni, this one is, sebelum saya masuk kat tangga tu kan, saya nak ingatkan, ini adalah F in the direction of delta X. This one. F in the direction of delta X darab dengan delta X. So, yang atas ni macam mana pula? Yang atas ni, cuba kita tengok awak naik tangga. Okay. So, this is your box. Contoh, this is your box. Lepas tu, awak naik tangga. So, dia final dekat sini. Contohlah, final dia dekat sini. Right? Final dekat sini. So, this is your delta X. Ini awak punya delta X. Okay. Waktu ni awak angkat kotak ni. Awak angkat kotak ni. Bila awak angkat kotak ni, dia akan ada force lah ke atas. Sebab awak bawa kan. Dia macam awak bawa bag kan. So, force awak ke atas, awak bawa dia naik tangga. You can see that your F is in Y component. But your delta X is somewhere dekat tengah-tengah. Jadi, your delta X ni yang kita boleh tukar. Kita boleh resolvekan dia kepada delta X, saya buat X kecil, X component dan
X, Y. Alright, ni Y component. So this one, yang ini yang parallel dengan F. Okay, this one is parallel dengan F. So kita katakan, kita boleh cakap F bersamaan dengan F darab dengan XY. So here your XY ni yang delta X in the direction of F. Yang ayat pertama ni. Yang saya bagi ayat pertama ni. Okay. Delta X in the direction of F. So kalau kat sini kita tengok, you can see, satu lagi lupa nak bagi tahu. Theta, kita akan consider theta in between F and X. Okay, theta ni kita akan consider in between F dengan X supaya senang kita nak guna. Kalau lepas ni awak jumpa this equation pun awak akan tahu. Dia punya theta adalah in between F dengan X. So kalau kat sini, X parallel lah, sama ada in the same direction. Okay, in the same direction. Bukan. Betul lah. Between F dengan X. So this is your F, this is your X. So dia punya theta tu, dia seolah-olah kat sini. Okay, theta di sini. Kalau theta ni bertangkup dengan paksi Y, that means your XY should be, okay, XY awak akan jadi XY awak akan jadi X, okay, X cos theta. Y component lah yang akan dapat cos kan, sebab dia bertangkup dengan paksi Y ni. So awak akan dapat X cos theta. So you can see from this equation and the equation here, both use Fx cos theta. That means apa-apa pun keadaan, bila dia cari works equal to Fx ataupun Fs, dia boleh jadi Fs W equal to Fs. Okay, dia boleh jadi dua-dua macam ni. Awak boleh ambil magnitude of F darab dengan magnitude of X. Okay, this one betul lah ada X kat bawah ni. So this one is general, yang saya explain tu secara detail lah. So you can have your W is equal to magnitude of F darab dengan magnitude of X cos theta. As long as your theta is this. Okay. Theta ni mesti between F dan juga X. Right? Boleh faham? Okay, tak faham boleh tanya.